Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Anissa Mati Mustafa dari 2 PISMP Pendidikan Islam 1 bersama Cik Fatin Amalia dan Irene Nur Antasha akan melaksanakan showcase KPPB. Okey, baiklah. Saya akan berkongsi berkaitan pengalaman berasaskan sekolah yang telah dijalankan pada 1 hingga 5 Mac yang lalu. Jadi, berdasarkan PBS yang telah saya jalankan ketika itu, yang pertamanya, saya dapat melihat strategi guru ketika mengajar di dalam kelas. Contohnya pertama, strategi yang saya lihat ialah pertama, cikgu memasukkan seni muzik dalam pendidikan. Contohnya, mereka, apa yang saya dapat lihat, guru tu meminta murid menyanyi lagu rukun solat, niat puasa dan sebagainya. Guru-guru memasukkan strategi tu untuk ketika pembelajaran. Yang kedua, saya melihat guru-guru menggunakan strategi menggunakan alat bantu mengajar, iaitu contohnya apa yang saya dapat lihat, guru akan menampal cardboard di depan dan pelajar perlu datang, iaitu di situ juga ada seni pergerakan. Jadi pelajar perlu ke depan untuk menjawab soalan-soalan yang berada di cardboard, iaitu alat bantu mengajar guru pada ketika itu ialah menggunakan cardboard, iaitu strategi yang kedua. Strategi yang seterusnya saya juga dapat melihat guru dia memfokuskan murid untuk melancarkan pembacaan. Contohnya, meminta murid untuk membaca bersama-sama, ataupun guru meminta seorang murid untuk berdiri untuk membaca teks yang telah ada dalam buku teks tu. Okey, yang kedua, saya juga dapat melihat emosi pelajar ketika berada di dalam kelas. Okey, contohnya saya dapat melihat jika cikgu itu menggunakan strategi yang menarik, contohnya menggunakan alat bantu mengajar, maka emosi pelajar itu pun akan menjadi tinggi. Mereka jadi seronok untuk belajar sebab dia menggunakan banyak pergerakan, kena banyak menjawab. Jadi mereka pun jadi lebih seronok dan kelas tu akan menjadi lebih aktif. Jadi, yang pertamanya, alat bantu mengajar tu dapat meningkatkan emosi pelajar ketika pembelajaran. Itulah saya dapat melihat semasa PBS. Dan yang terakhir, saya dapat melihat suasana di sekolah. Di sekolah yang saya pergi PBS tu, saya dapat melihat suasana kat sekolah tu sangat aman, harmoni, dan pelajar-pelajarnya semua sangat menghormati cikgu. Dan hubungan keakraban antara guru dengan guru pun akrab, dan murid juga rapat dengan cikgu, dan dalam masa yang sama mereka menghormati dan menyayangi cikgu-cikgu. Contohnya, saya dapat melihat ada murid tu yang menolong cikgu, ataupun berselisih dengan cikgu, mereka akan memberi salam, menegur cikgu. Itulah pengalaman yang saya dapat melihat. Sebenarnya banyak pengalaman yang saya dapat lihat ketika PBS itu dijalankan. Tapi yang 3 penting ini je saya akan kongsikan, iaitu yang pertama tadi saya berkongsi berkaitan strategi guru ketika pelajaran, iaitu menggunakan alat bantu mengajar, memasukkan seni muzik, ataupun memfokuskan pelajar untuk membaca dengan lebih lancar. Yang kedua, saya dapat melihat emosi pelajar ketika pembelajaran. Contohnya, jika guru itu menggunakan strategi yang baik, menggunakan strategi yang bagus, contohnya menggunakan alat bantu mengajar, maka emosi murid pun akan menjadi lebih tinggi, akan menyebabkan mereka lebih seronok untuk belajar dan aktif untuk belajar. Dan yang ketiga, suasana di sekolah PBS saya itu sangat aman, harmoni, menghormati cikgu, murid-muridnya baik, itulah dan sebagainya. Itulah yang saya dapat kongsikan berkaitan pengalaman berasaskan sekolah yang telah saya jalankan pada hari 1 hingga 5 Mac yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irene Nur Antasha binti Abdul Muhaimin. Saya dari kelas 2 PISMP Pendidikan Islam 1, dan hari ini saya akan membentangkan tentang kit pembelajaran yang saya telah hasilkan. Nama kit yang saya telah hasilkan ini adalah kit ubah dan suai. Saya telah mengambil silibus pelajaran pendidikan Islam tahun 2, iaitu 20 sifat Allah, tetapi saya telah kecilkan skop kepada sifat-sifat ma'ani sahaja. Pada sebelah kiri kit, saya telah lekatkan flashcard nama sifat-sifat Allah yang ma'ani, dan di sebelah kanan kit pula saya telah letakkan maksud sifat Allah ma'ani tersebut serta penerangan kecil. Flashcard ini boleh digunakan dengan cara yang pertama, guru boleh menanggalkan semula flashcard nama sifat Allah yang ma'ani dan menyuruh murid untuk menyuai semulakan
nama sifat Allah tersebut dengan maksud dan penerangan kecil yang betul. Guru boleh menanggalkan flashcard nama-nama sifat Allah, maksud sifat Allah dan penerangan kecil tersebut kerana kit ini telah menggunakan reusable tag kit ataupun guide yang boleh ditanggalkan semula bagi membanyakkan lagi fungsi kit ini. Antara pengalaman yang saya telah dapat daripada penghasilan kit pembelajaran ini adalah yang pertama, kita perlu hargai usaha guru dalam menghasilkan alat bantu mengajar yang mereka gunakan dalam proses PDP mereka, kerana yang pertamanya mereka ini sebenarnya telah membuat banyak rujukan, banyak membuat kajian dan banyak mengeluarkan duit sendiri seperti saya sendiri untuk menghasilkan sesuatu kit pembelajaran. Guru-guru ini membuat kajian dan membuat rujukan tentang penghasilan kit pembelajaran kerana mereka mahu pelajar-pelajar itu tertarik dengan kit pembelajaran dan boleh memberi fokus serta mendapat pembelajaran yang bermakna dalam kelas dengan kit pembelajaran tersebut. Pengalaman seterusnya adalah saya dalam menghasilkan kit ini, saya sebenarnya sedar bahawa banyak lagi kelemahan diri saya dalam perjalanan saya untuk menjadi seorang guru. Sebagai contoh, dalam penghasilan kit pembelajaran ini sendiri, saya sebenarnya perlu lebih membanyakkan pembacaan, kajian dan banyakkan penelitian tentang sesebuah kit pembelajaran untuk saya dapat menghasilkan kit pembelajaran sendiri yang lebih baik untuk digunakan dalam proses PDP. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai big idea dan soalan ESQ, iaitu bagaimanakah penghasilan kit persembahan dan perancangan PDP membantu dalam pengurusan emosi murid. Yang pertama, dengan menghasilkan kit pembelajaran ini, ia dapat membantu dalam mencapai sesi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. Sebagai contoh, guru dapat mengarahkan murid untuk datang ke hadapan untuk mengaplikasikan atau memainkan aktiviti berdasarkan kit pembelajaran yang dihasilkan. Yang kedua, murid akan lebih fokus semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana murid memiliki perasaan ingin tahu yang tinggi, di mana apabila mereka melihat guru membawa kit pembelajaran yang tidak pernah dilihat di dalam kelas, mereka akan fokus untuk melihat apa yang akan disampaikan atau apa yang akan mereka lakukan sewaktu kelas pada hari itu. Yang ketiga, ia dapat meningkatkan kefahaman murid. Hal ini kerana dengan adanya kit pembelajaran ini, guru dapat menyampaikan sesuatu topik pembelajaran dengan lebih mudah dan tepat. Ini kerana kit pembelajaran yang dihasilkan tidak mempunyai istilah-istilah yang pelik atau susah untuk dihafal oleh murid sebagaimana buku teks sedia ada. Yang keempat, dapat menggalakkan daya kreativiti guru dan murid. Sebagai contoh, apabila guru menghasilkan kit pembelajaran ini, guru dapat mengetahui serta mengaplikasikan pelbagai jenis kaedah pengajaran yang kreatif semasa di dalam kelas yang dapat menarik minat murid. Manakala bagi murid pula, ia dapat meningkatkan daya kreativiti pemikiran murid, di mana murid dapat mengetahui berbagai cara atau kaedah untuk menjawab atau melakukan kit pembelajaran yang telah dihasilkan oleh guru. Akhir sekali, dengan adanya kit pembelajaran ini, ia dapat menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih seronok. Hal ini kerana guru mengaplikasikan berbagai jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang dapat menarik minat murid untuk belajar
Sebagai contoh, dengan adanya unsur permainan di dalam kit pembelajaran yang dihasilkan.